Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita dapat bersama-sama lagi dalam sesi tadabbur harian. Insya-Allah kita sampai pada pagi ini di muka surat yang ke-79 insya-Allah. Hari ini kita akan bersama-sama di surah An-Nisa insya-Allah, iaitu ayat 12 sehingga ayat yang ke-14. Ayat yang ke-12 sehingga ayat yang ke-14. Hanya 3 ayat saja, 12, 13 dan juga 14. So ayat ini insya-Allah akan menceritakan kepada kita semua yang akan kita dapat daripada ayat ini ialah tentang miras. Masih lagi tentang miras. Kalau sebelum daripada ni kita telah bercerita tentang miras, maka pagi ini kita akan masih lagi menyambung cerita miras. Sedikit lagi, satu muka surat lagi insya-Allah. Alhamdulillah, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada kita kurnianya kesihatan, kebaikan, rasa ingin untuk berbuat kebaikan, membuat ma'ruf dan rasa benci kepada maksiat. Alhamdulillah. Dan harapnya kepada semua sahabat-sahabat semua yang berada di sesi ini pada pagi ini ataupun bila-bila masa saja dapat membuka mushaf. Moga-moga kita dapat manfaat yang terbaik insya-Allah dengan fokus kita, dengan melihatnya kita kepada mushaf, dan moga-moga kita dapat pahala insya-Allah dengan melihat kepada mushaf insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakna. Wallahu a'lam bissawab. Shadaqallahul azim. Sampai situ saya baca insya-Allah. InsyaAllah kita akan cuba tengok apakah yang akan diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita daripada ayat-ayat yang kita baca pada pagi ini insya-Allah. Saya baca sebahagian saja kerana ayat ini agak panjang. Ayat yang saya bacakan tadi agak panjang, iaitu separuh, hampir lebih daripada separuh muka surat ini ada dengan ayat yang kita mulakan pada pagi ini, iaitu ayat 12. Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita tentang miras, bagaimana cara pembahagian miras lagi, sambungan daripada apa yang kita baca sebelum daripada ni. Walakum, Allah Ta'ala sebutkan yang pertama sekali walakum. Kum di situ maknanya ialah kamu iaitu lelaki, iaitu bagi lelaki, walakum iaitu bagi suami lah. Nisfu ma taraka azwajukum, separuh nisfu ma taraka azwajukum, daripada apa yang ditinggalkan oleh isteri-isteri kamu. Artinya ini kalau suami isteri tiba-tiba isterinya mati, jadi suami berhak untuk mendapat separuh daripada harta peninggalan yang ditinggalkan oleh isteri. Illam yakun lahunna waladun, dengan syarat bahawa perempuan itu iaitu isterinya tidak meninggalkan apa-apa anak, tak ada anak maknanya kan. Jadi kalau ikutnya anak tu kadang-kadang tu anak tu ialah anak bersama dengan suami, tapi kadang-kadang juga ialah kadang-kadang anak tu tak bersuami, bukannya hasil daripada dengan suaminya yang masih hidup tu. Kadang-kadang ialah hasil daripada suami yang dulu kan. Mungkin isteri tu pernah berkahwin sebelum daripada tu dan sebagainya lah kan. Jadi kesimpulannya sini ialah seorang suami itu apabila isterinya meninggal, maka dia tiada ada anak, maka dia akan dapat separuh daripada harta peninggalan isterinya. Itu yang pertama. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala kata pula, fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakna. Tapi kalaulah isteri tu ada anak pula kan. Jadi kalau isteri tu pula ada anak, maka dia akan dapat 1/4 saja. Maknanya separuh lah daripada 1/2 tadi kan. Jadi maknanya mudah je kan. Seorang suami, seorang lelaki, kalau sebelum apa-apa insya-Allah, kalau orang yang bersama pada pagi ni tolong bagi respon tentang suara okey ataupun tak okey. Jadi sekarang ni mudah je. Kalau suami itu, isteri tu ada anak, tinggal suami itu, maka dia akan dapat automatically, dia akan separuh daripada separuh tadi tu, iaitu 1/4. Jadi dia akan dapat 1/4 kalau isterinya itu ada meninggalkan anak. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakna, daripada apa yang ditinggalkan. Min ba'di wasiyatin yusina biha audain. Allah Subhanahu Wa Taala ulang perkara ni dah berapa kali kita tengok kan, iaitu min ba'di wasiyatin yusina biha audain. Min ba'di wasiyatin yusi biha audain. Maknanya banyak kali kadang-kadang yusina kalau perempuan kalau lelaki yusi. Jadi maknanya sini
apa ni, Allah Ta'ala peringatkan kita kan, takut kadang-kadang kan selepas daripada seorang tu mati ni, maka kadang-kadang family tu lupa dah kan, lupa nak tunaikan hak-hak harta tu. Sebab apabila seorang tu mati, bukanlah automatically semua peninggalan dia tu adalah menjadi harta pusaka, tidak. Dia mesti cek dulu kan, tengok dulu kan. Yang pertama sekali pengurusan jenazah tu, yang keduanya kemudian tengok ada hutang tak. Sebab itulah kena cek hutang ni betul-betul. Sebab itulah juga kita ni disuruh untuk wasiat kan. Kalau ada hutang ke dan sebagainya, wasiat, takut orang tak tahu kadang-kadang kan. Kita iklan, kadang-kadang tu iklan kan, siapa ada hutang sila beritahu, sila beritahu, sila beritahu. Kadang-kadang, tapi kadang-kadang orang tu, orang yang apa ni, ada mempunyai hutang, apa ni, bukan berhutang, tapi maknanya orang yang mati tu berhutang kepadanya. Jadi kadang-kadang dia tak tahu kan, sebab apa orang tu tak tahu kan. Mungkin kita kata sekarang ni boleh iklan, tapi tak semua orang baca iklan tu, kadang-kadang tak semua. Jadi oleh kerana itulah, maka kalau kita ni ada hutang, tulis siap-siap beritahu kan, wasiat kan, beritahu kepada orang. Sebab itulah dari segi hutang ni, kalau boleh jangan berhutang, kecuali kalau terpaksa lah kan. Kalau saja-saja berhutang tu, itu maknanya tidak digalakkan lah dalam Islam kan. Selain gaji-gaji berhutang, suka-suka hati berhutang kan, sedangkan dia mampu, jadi tidak digalakkan. Ghalabatid daini wa qahrir rijal kan, ada dalam doa tu kan, yang kita disuruh baca oleh Nabi SAW kan, supaya kita ni mengelak daripada ghalabatid dain, dikuasai oleh hutang, wa qahrir rijal, dan dikuasai oleh manusia lain. Jadi sekarang ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut ni kan, berkali-kali sini mim ba'di wasiyatin yusina biha au dain. Jadi sekarang ni ada wasiat, ada dain. Allah Subhanahu Wa Taala sebut biasanya ni dalam ayat ni ialah yusi dulu, wasiat dulu, kemudian dain. Jadi ertinya apa tu? Bukanlah maknanya ertinya adalah tunaikan wasiat dulu kemudian barulah bayar hutang, tak. Sebab wasiat ni tak boleh lebih, tak boleh lebih. Kalau wasiat untuk berikan kepada siapa kan harta dia tu, tak boleh lebih daripada 1/3. Tak, walaupun dia beri 1/2 tak boleh juga kan. Hanya boleh diberi sampai kepada 1/3 juga. Jadi kalau dia nasihatkan 1/3 ke, sebab semua harta dia, tak boleh. Bila dia mati saja hanya diberikan 1/3. Tapi 1/3 tu syarat dia ialah mestilah diselesaikan dulu. Yang pertamanya pengurusan jenazah, nombor 1. Yang keduanya syarat dia mestilah diselesaikan dulu hutang-hutang. Bila dah selesai hutang, bila dah selesai, kemudian barulah wasiat. Ada tak wasiat? Kalau tak ada wasiat kepada siapa-siapa, kemudian barulah, selepas tu barulah dibuat pembahagian pusaka. Maknanya pembahagian pusaka ni kalau ikutnya ialah duduk pada nombor 4. Nombor 4. Okey. Jadi seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala kata walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakun lakum waladun. Illam yakun lakum waladun. Kalau ni suami pula kan. Sekarang ni isteri. Suami mati, isteri dapat berapa? Suami mati, sekarang tinggal isteri. Isteri dapat, kalau tak ada anak, tengok ada anak tak ada anak. If kalau ada anak, maka dia akan dapat, kalau tak ada anak dia akan dapat 1/4. Tapi apabila tak ada anak, Allah Taala SWT, fa in kana lakum waladun, kalaulah dia tu ada anak, fa in kana lakum waladun falahunna as-sumunu mimma taraktum. Dia macam automatik lah, dia akan jadi separuh. Kalau tak ada anak, dia akan 1/4. Kalau ada anak, dia akan jadi 1/8. Ertinya apa? Ertinya beri pada anak, beri 1/8, kemudian yang baki tu beri pada anak, dipanggil asabah kan. Jadi mim ba'di wasiyatin tusuna biha au dain. Sekali lagi kan Allah Taala ulang sini kan, semua tu pembahagian tu mestilah selepas daripada wasiat, selepas daripada membayar hutang-hutang. Jadi jaga-jaga ni kenapa Allah Taala ulang jadi ulama sebut kan dalam kitab tafsir, yang dia kata kerana perkara ni dilupai. Orang lupa dah, memang orang ni saudara mara ni kan, yang dapat harta pusaka ni kan memang sibuk, biasanya nak harta tu kan, tak fikir dah pasal ni. Jadi sebab tu Allah Taala ulang lagi, jaga selepas daripada wasiat selepas daripada wasiat, selepas daripada bayar hutang semua, baru boleh ambil harta tu. Janganlah kira nak habiskan, kira nak ambil kan, nak bahagikan. Wa in kana rajulun yurasu kalalah. Sekarang ni seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan pula kepada kita tentang satu perkara yang dipanggil sebagai kalalah. Kalalah ni diambil pada kalalah. Kalalah ni maknanya keliling, iaitu apa? Macam mana isunya? Isunya adalah apabila seseorang itu, kalalah ni kata macam ni kan, apabila seseorang itu atas tak ada, bawah tak ada. Artinya apa? Atas tu maknanya datuk, nenek semua tak ada sebelah atas tu kan. Sebelah maknanya daripada asal, dipanggil asal. Asal ayahnya tak ada, datuknya tak ada, atas pun tak ada. Kemudian bawahnya pula tak ada.
anak tak ada, cucu tak ada, semua tak ada, seluruh bawah ni tak ada. Jadi atas tak ada, bawah tak ada. Okey, kalau yang ada apa, keliling je, keliling. Keliling. Jadi keliling ni dipanggil sebagai kalalah. Bahasa Melayu keliling kan. Tapi kalau orang Arab dipanggil iklil tu, iaitu benda yang diletakkan pada kepala, dibalutkan kepada petunjuk. Iklil itu benda yang mengelilingi. Jadi kalalah itu ialah satu benda yang mengelilingi, kalalah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan kat sini, kalau kes macam ni mana pula? Iaitu apa, kalalah ni? Iaitu rajulun yurasu kalalah. Seorang lelaki yang mewarisi kalalah. Iaitu dia tak ada atas, tak ada bawah, dia adanya adalah keliling. Iaitu adik-beradik saja. Tapi adik-beradik ni pula kan, Allah Subhanahu Wa Taala kata walahu akhun au ukhtun. Yang dimaksudkan sini walahu akhun, dia ada akhun, kemudian dia ada ukhtun, dia ada makna saudara, adik-beradik dia, yang lelaki, adik-beradik yang perempuan. Kedua-dua ni ulama mengatakan bahawa ialah li ummin. Ini itu sikitlah kan, macam kita kata complicated sikit kan. Sebab kadang-kadang ada ni orang ni kan, adik-beradik ni adik-beradik betul-betul. Adik-beradik betul-betul maknanya dia adik-beradik saya betul-betul, satu ibu, satu mak, satu ayah. Itu adik-beradik betul-betul. Kadang-kadang ada orang ni kan, dia ni bukan adik-beradik betul-betul, dia adik-beradik seemak saja. Dia bukan adik-beradik, tapi adik-beradik seemak. Dia bukan adik-beradik sebetul-betul mak satu ayah ataupun bukan satu ayah saja. Kadang-kadang ada satu ayah saja, ayah sama tapi mak lain-lain. Ini ceritanya li ummin. Li ummin maknanya adik-beradik sini adik-beradik seibu saja. Sebab tu dipanggil kalalah ni, maksudnya adik-beradik seibu saja. Sebab apa? Kalau adik-beradik betul-betul, maka dia tak panggil kalalah. Kalau adik betul-betul tu, ada adik-beradik betul-betul, itu hukumnya lain sebagaimana yang akan diceritakan selepas daripada ni. Ini khusus memang ulama kata walaupun sebut akhun au ukhtun, tapi maksud sini kalalah tu ialah adik-beradik seemak saja. Yang ada adik-beradik seemak. Jadi macam mana kes dia ni? Cerita dia macam mana kan? Pembahagian dia macam mana? Jadi Allah SWT sebut sini, jadi bagi orang Arab kita ingatkan bahawa orang Arab ini kalalah ni biasa. Maknanya satu mak, satu ayah ni biasa. Iaitu benda, ini mak sama tapi ayah lain-lain. Itu memang biasa berlaku. Sebab apa kan? Mungkin kahwin lebih daripada satu ke, mungkin kadang-kadang bercerai, lepas tu kahwin dengan lain ke, dan sebagainya lah kan. Lalu lahirlah hukum kalalah ni. Jadi Allah SWT kata, wa in kana rajulun yurasu kalalah. Kalaulah seorang lelaki itu yang mewarisinya hanyalah apa? Iaitu adik-beradik seemak sahaja. Adik-beradik seemak sahaja. Falikulli wahidin minhumas sudus. Maka mereka ni dapat apa? Mereka ni akan dapat as-sudus, iaitu 1/6 sahaja. 1/6 sahaja. Fa in kanu aksar min zalik. Itu kalau seorang. Kalau seorang mereka dapat 1/6. Tapi kalaulah fa in kanu, kalaulah mereka itu aksar min zalik, lebih daripada seorang. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata fahum syuraka'u fis sulus, maka dia akan dapat 1/3. Yang tadi 1/6 kalau seorang, tapi kalau lebih daripada seorang, jadi makna 2, 3, 4, 5 tak kira lah kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata mereka ni akan berbahagi, bershare daripada 1/3 harta warisan tersebut. Maknanya dia akan ambil 1/3, kemudian dibahagikan sama-sama mereka. Tak kira lah berapa ramai mereka ni kan, laki perempuan ke, tak kisah kan. Mim ba'di wasiyatin yusa biha aw dain. Ingat sekali lagi, tengok kan Allah Taala sebutkan lagi kan. Tapi semua tu ingat mesti selepas daripada wasiat, mesti selepas daripada hutang. Itu memang sebut lagi, nak ulang lagi, takut lupa ni. Lupa ni kan. Memang maksudnya. Kemudian Allah Taala sebut sini apa ni? Ghaira mudarrin. Ghaira mudarrin. Ghaira mudarrin ini umum maksudnya. Umumnya apa maksudnya? Gini maksudnya ialah janganlah memberi mudarat. Apa maksud jangan memberi mudarat sini? Jadi ulama kata dalam tafsir-tafsir yang dia kata ialah janganlah, iaitu kita ni cuba bagi contoh kan, pusaka, contohnya ialah kata-kata pusaka 1/3, 1/6, 1/6. Tiba-tiba kita ni cuba ubah-ubah kan, ubah sikit kan, ubah sebagai harta kan, harta banyak ni kata macam ni kan. Itu tak boleh memberi mudarat tu kan. Memberi mudarat maknanya mengefekkan kita ni sampai termakan harta orang lain. Begitu juga pusaka contohnya. Kalau dia dah beri contohkan 1/10 daripada harta dia kata, tiba-tiba kita ubahkan tak 1/12 ke dan sebagainya. Tak boleh. Itu mudar tu nama dia. Memberi mudarat tu kan. Sebab apa, kita ni dah ubah-ubah ketetapan sama ada yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kata pusaka tadi, ataupun kita ubah apa wasiat-wasiat yang telah ditentukan, ataupun hutang-hutang tiba-tiba kita ubah kan. Dia berhutang pada kita 10, kita kata tak, dia hutang pada RM12.
contohnya kan. Jadi maknanya betul benda-benda tu tak boleh. Allah Taala kata ghaira mudarrin wasiyatan minallah, semua perkara itu adalah merupakan hukuman daripada Allah, ketetapan daripada Allah, wasiat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala sebut wasiat ni maknanya peringatan, ketetapan, hukuman, kewajipan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alimun halim. Allah Taala ingatkan kita kan di hujung, tengok kan di hujung dengan ayat yang panjang tadi, kemudian Allah Taala kata Allah Taala lebih tahu, Allah Taala lebih halim. Halim di sini artinya ialah, kalau ikutnya lemah lembut kan, tapi maksud halim di sini ialah artinya iaitu Allah Taala tidak mempercepatkan hukumannya. Ertinya tak mencepatkan apa, iaitu kalaulah kamu ni buat silap, tak adalah terus kena hukuman atas dunia ni, tak ada kan. Kadang-kadang okey, macam relax je kan, tak ada masalahnya dia kan. Dia dah buat salah tapi macam tak ada masalah, Allah Ta'ala tahu hukum dia pun, Allah tahu halim. Allah Ta'ala bagi tangguh kemungkinan, Allah Ta'ala nak beri dia peluang kepada dia, mungkin dia bertaubat ke, mungkin dia nak bayar balik ke harta yang telah diambil je, yang dia buat silap ke, dia mudar tadi tu, maka Allah Ta'ala ni halim. Jadi Allah Ta'ala ni alim, Allah Ta'ala ni halim. Alim artinya dia tahu. Bila Allah Ta'ala tetapkan 1/2, 1/8, 1/6, 1/3, 1/4, 1/, semua tu Allah Ta'ala dah tetapkan. Jadi janganlah kita pula kata, apa dah ni tak betul lah ni, apa ni tak cukup ni kan, apa rasa, kenapa orang ni macam lebih, kenapa zakari mislu hazil unsain, kenapa ni kan. Allah Ta'ala alim. Ingat Allah Ta'ala ni alim, dia maha tahu kan semua benda, kenapa dia tetapkan macam ni kan. Jadi kalaulah perkara tersebut adalah merupakan ketetapan hukum daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab dalam masalah mirah ni ada juga yang daripada hadis dan juga ada daripada pandangan ulama-ulama, maka adalah sedikit perbezaan ulama berlaku dalam masalah ni. Jadi kita tak bentanglah di sini kan, kita tak ceritakan kat sini kan, kita tak cerita di sini sebab apa, sebab ruang kita yang sempit, masa kita yang tak cukup untuk ceritakan. Jadi harapnya kepada semua sahabat-sahabat semua sesiapa yang terlibat, sesiapa yang ni kan, insyaAllah boleh kalau nak memperdalamkan perkara ni kan dalam bab faraid ataupun dalam bab miras. Jadi itulah cerita Allah Subhanahu Wa Taala. Last sekali Allah Taala sebutkan sinilah tilka hududullah. Kita tahu bahawa surah An-Nisa ini adalah surah nak menceritakan tentang hak-hak kesimpulan ulama kata kan, dia menceritakan hak ini, dan terutamanya Allah Ta'ala nak jelaskan tentang hak orang-orang yang miskin ataupun orang-orang yang lemah. Jadi siapa orang yang lemah, orang miskin ni? Biasa adalah wanita, kadang-kadang ditindas sejak dari zaman dulu lagi kan. Kemudian tu anak-anak yatim dan sebagainya. Jadi anak yatim ke, orang perempuan yang lemah ke, ataupun siapa-siapalah yang lemah, hamba-hamba ke. Jadi semua tu Allah SWT cerita, banyak cerita dalam surah An-Nisa ni. Jadi ingat An-Nisa, ingat surah perempuan, ingat iaitu orang-orang yang biasanya tertindas di dalam masyarakat. Tak kira lah masyarakat mana, masyarakat kita sekarang, masyarakat dulu dan masyarakat. Jadi ini adalah golongan-golongan yang biasanya tertindas, yang tidak diberikan hak mereka. Jadi Allah SWT sebut sini, itu semua tilka tu semua hukuman-hukuman tu, ketetapan untuk ni, bahagian untuk ni dan sebagainya, itu tilka hududullah. Itu adalah ketetapan Allah. Ingat itu semua adalah apa yang Allah Ta'ala dah tetap dah. Sempadan hudud ni sempadan. Hudud ni adalah ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulah, siapa yang taat kepada Allah. Ingat siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar, Allah Ta'ala akan masukkan dalam syurga. Siapa yang tak taat pada Allah, maka dia akan masuk neraka lah. Of course kan, terbalik daripada tu kan. Jadi Allah Ta'ala katakan khalidina fiha, dia akan gembira, dia akan kekal di dalam tu, kekal dalam syurga kan. Bukannya maknanya kekal dalam, kalau kita kata sekarang ni kan, atas dunia ni kalau kekal di mana-mana pun kita akan mati juga kan. Ataupun kalau nikmat apa pun, kita ada buah pun, buah tu akan kering, buah akan layu, buah akan busuk kan. Kalau kita ada apa ladang pun, mungkin rumah akan terbakar, kereta akan jadi buruk dan sebagainya kan. Tapi di akhirat ni kekal selamanya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak kepada kita apa saja, mudah saja kan, mudah saja untuk kita masuk dalam syurga ni, iaitu taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Ta'ala dah cerita dah. Kalau kita tak tahu, ni dia. Kalau kita tak tahu, kita boleh belajar. Kalau kita tak tahu, kita baca Quran. Kita akan tahu kan, ini adalah batasan-batasan Allah Subhanahu Wa Taala. Tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulah yudkhilhu jannatin. Siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dah, itu saja kan, mudah saja kan. Jadi kerja kita sekarang ialah belajar, tahu, beriman, yakin Allah Ta'ala itu maha alim, maha halim, maha alim, maha halim. Kemudian wazalikal fawzul azim, Allah sebutkan lagi bahawa itulah sebenarnya al-fawzu al-azim,
kejayaan yang sangat besar kan, kejayaan yang terbesar. Kalau orang kata nak berjaya sekolah ke, nak berjaya universiti ke, nak berjaya dalam dunia ni ke, bisnes nak berjaya ke, apa-apa nak berjaya lah kan itu semua berjaya betul, tapi itu berjaya kecil nak bandingkan dengan akhirat. Jadi Allah SWT kata berjaya yang besar ialah apabila kita ni dapat masuk kepada syurga. Tengoklah pada seorang sahabat kan, Haram Ibn Milhan Haram Ibn Milhan, apabila seorang sahabat apabila dia diutuskan ke tempat orang yang mengaku Nabi palsu, jadi dia pergi menjadi utusan Nabi kita SAW. Tiba-tiba ketika dia berjumpa dengan ketua kabilah tu kan, ketua orang yang mendakwa, kata dia ditikam daripada belakang. Ditikam, bayangkan bila ditikam tu terasa dah memang dah menusuk ke dalam belakang ni, memang mati dah, sebab bukan calang-calang pada masa tu kan. Jadi bila ditikam dia, apa tempikan dia, kata fuztu wa rabbil Kaabah. Dia kata dia bertempik, ya Allah, aku dah berjaya. Berjaya apa kena tikam kan? Kalau kita kan, dia berjaya kenapa? Selama ni rupanya dia nak ni lah, dia nak apa? Dia nak syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang dia dah syahid kan. Itu apa tu? Haram bin Milhan. Jadi boleh sahabat-sahabat semua boleh baca kan, kisah dia tu kan. Masyhur kan. Masyhur kata-kata dia tu, fuztu wa rabbil Kaabah. Fuztu in al-fawzul azim. Kejayaan yang paling besar apabila orang tu masuk syurga. Jadi sebab tu kita kata sebelum daripada ni kan, selama kita ni tak masuk syurga, jangan rasa kita ni selamat. Walaupun kita kata, oh amal aku banyak dan sebagainya kan. Tak kan. Sebab tu ulama kata, apabila kakiku, kedua-dua kakiku dah melangkah ke syurga, pada ketika itulah baru fauzul azim. Maksud kita rasa apa? Kejayaan sebenar kan, kejayaan yang besar. Sebelum dari, kalau sebelah kaki pun belum tentu lagi kan, mungkin terpesok semua, jatuh semula kan. Sebab sebelah kaki, apabila dua kaki dah masuk, mana cerita kan, apabila full dah masuk tu, confirm dah masuk, barulah orang tu tak akan keluar daripada syurga. Jadi Allah SWT sebut ada ayat terakhir, ayat yang ke-14 kita pada pagi ni, iaitu dalam muka surat 79 kita pada pagi ni. Allah SWT berkata, wa may ya'sillah, lawan kepada tadi, lawan kepada orang-orang yang apa ni, yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Sekarang siapa yang ya'sillah, siapa yang buat maksiat, siapa yang melawan, siapa yang tak dengar cakap Allah, siapa yang tak nak buat apa yang Allah tak nak kan, wa rasulahu wa yata'adda hududahu, dan kemudian dia melampaui sempadan Allah. Melampaui sempadan Allah tu macam mana? Melampaui sempadan Allah tu maknanya Allah tak sini, tiba-tiba dia langgar juga kan. Bukan dia mati pun kan, kalau dia tak langgar sempadan Allah ni kan. Kalau kita tak cerita pasal mudarat lain kan, apa dalam keadaan darurat dan sebagainya, itu tak cerita. Ini dalam keadaan biasa. Kalau kita tak langgar apa yang Allah tetapkan tu, mati ke kita? Tak mati pun. Dalam suasana biasa memang tak mati kita, bukan. Kita tak makan benda haram, mati ke? Kita tak melakukan maksiat, mati ke? Tak mati pun. Tapi kenapa manusia melakukan maksiat juga? Padahal yang tak maksiat ni banyak lagi kan. Tapi manusia melakukan maksiat juga. Jadi nak katanya, sebab inilah Allah Ta'ala dah jelaskan semua ni. Kalau ini maksiat, jangan langgar. Jadi Allah Ta'ala kata, wa may ya'sillaha wa rasulahu, siapa yang melanggar, siapa yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kemudian wa yata'adda, melampaui. Dah tahu dah sepadan ni, langgar juga kan yudkhilhu naran. Kalau kita lah sempadan border, sempadan negara kan, kita tak langgar, kita takut nak pergi. Sebab apa? Takut kena saman kan. Nanti kan tak ada pasport, langgar, kena saman nanti kan. So maknanya kalau kita ni macam itulah kan, lorong tikus ke, kita apa lalu sampai bawa lari, tak kira bawa lari barang, bawa lari orang ke, ataupun kita sendiri melangkaui, kita takut sebab takut kena saman pada dunia ni. Jadi Allah SWT, tapi orang ni tak takut nak langgar perintah Allah SWT. Jadi Allah Ta'ala kata, siapa yang langgar, ya ta'adda hududallah, sedangkan kamu dah tahu dah, yudkhilhu narun khalidan fiha, Allah Ta'ala masukkan dalam neraka. Jaga Allah Ta'ala masukkan neraka. Walahu azabum muhin, dan dalam tu bagi dia akan mendapat azab yang muhin, azab yang menghinakan. Jadi setakat itulah saja insya-Allah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala peliharakan kita, menjadikan kita ni orang yang taat pada Allah, taat pada Rasul, menjauhi sentiasa menjagai, sentiasa melihat kepada sempadan-sempadan Allah, jangan kita langkaui, kerana itu adalah merupakan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi insya-Allah kita akan jumpa lagi insya-Allah dalam sesi yang akan datang di muka surat yang ke-80 insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memberikan kepada kita sedikit ilmu kepada kita pada pagi ini, dan semoga perpisahan kita adalah perpisahan yang akan insya-Allah terpelihara daripada segala dosa. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri.